Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Ibtisam binti Sirun P106469 akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tahap kebimbangan bahasa dalam kemahiran bertutur bahasa Arab sekolah rendah. Saya mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita ketahui, pembelajaran bahasa asing merupakan suatu penerapan ilmu yang baru memandangkan para pelajar perlu mempelajari suatu cara pertuturan yang sama sekali berbeza dengan bahasa ibunda. Namun begitu, pembelajaran bahasa asing juga boleh menimbulkan keadaan yang sebaliknya dan ia dikenali sebagai tahap kebimbangan atau keresahan yang wujud dalam diri seseorang pelajar. Keadaan ini terjadi memandangkan pelajar perlu mempelajari bahasa baru yang dianggap mencabar dan berbeza sama sekali dengan bahasa yang dipertuturkan setiap hari. Selain itu juga, tahap keresahan dan kebimbangan yang dialami oleh para pelajar adalah berbeza mengikut mata pelajaran yang diambil. Pendedahan yang diterima terhadap bahasa asing yang dipelajari serta budaya yang diwakili oleh bahasa tersebut memainkan peranan yang sangat penting terhadap reaksi pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Seterusnya, saya akan masuk kepada persoalan dan objektif kajian. Di dalam kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti terdapat 3 persoalan kajian yang dikaji. Persoalan yang pertama adalah sejauh manakah tahap kebimbangan bahasa yang dialami oleh pelajar sekolah rendah semasa mengikuti kelas bahasa Arab. Persoalan yang kedua adalah untuk melihat sejauh manakah tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa Arab, dan persoalan yang ketiga adalah untuk melihat adakah terdapat hubungan signifikan antara tahap kebimbangan bahasa pelajar dan tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur. Seterusnya, dalam objektif kajian, pengkaji telah mengenal pasti terdapat 3 objektif kajian utama yang akan dikaji dalam kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kebimbangan bahasa dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar sekolah rendah, dan objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kebimbangan bahasa dan tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Seterusnya saya masuk kepada persoalan kajian. Kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa asing di dalam sistem pendidikan di Malaysia merupakan satu cabaran yang sangat besar agar ia dapat setanding dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Dalam kajian Nik Muhammad Rahimi 2016 menyatakan bahawa tahap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar di sekolah di seluruh Malaysia dilihat masih lagi tidak mencapai tahap memuaskan. Perkara ini juga turut membabitkan pelajar yang mempelajari bahasa Arab. Seterusnya, antara isu dan permasalahan yang sering berlaku adalah para pelajar masih lagi lemah dalam berkomunikasi bahasa Arab. Ini kerana pelajar tidak dapat memahami dan tidak dapat memahami dari segi kosakata bahasa Arab, dan ini menyebabkan pelajar belum mampu menguasai kemahiran bertutur walaupun mereka telah mendapat pendedahan yang mendalam dan luas dalam bahasa Arab sejak berada di sekolah rendah. Seterusnya kita akan masuk kepada tinjauan literatur. Di dalam tinjauan literatur, hasil daripada kajian-kajian lepas daripada kajian Muhammad Irwan Muhammad Mokhtar 2020 mengatakan bahawa terdapat kegelisahan dalam kemahiran bertutur bahasa Arab sememangnya telah wujud di kalangan para pelajar sama ada di sekolah rendah, menengah rendah, menengah ataupun institusi pengajian tinggi. Selain itu, dalam kajian Nur Umira et al. 2014 pula menyatakan bahawa antara sebab utama yang mendorong kepada kebimbangan dalam pembelajaran bahasa adalah pelajar berasa takut terhadap penilaian negatif. Pelajar lebih bimbang terhadap maklum balas penilaian yang diberikan oleh guru. Selain itu, dalam kajian Rifki Fakrul Razi Hermawati Sharif 2018 pula menyatakan bahawa kesan komunikasi dalam strategi pengajaran dalam meningkatkan keyakinan diri dalam kemahiran bertutur sangat berkesan dan ia memberi manfaat kepada para pelajar. Selain itu, bagi meningkatkan pencapaian pelajar, guru sebagai fasilitator disarankan untuk memberi lebih peluang yang luas kepada para pelajar dalam menguasai kemahiran bertutur bahasa Arab. Seterusnya kita akan masuk kepada teori kajian. Di
Di dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kerangka teori kajian daripada Horwitz et al. 1986 iaitu teori kebimbangan kelas bahasa asing. Di dalam teori ini, terdapat 3 komponen utama seperti mana yang berikut. Komponen yang pertama adalah keresahan komunikasi, komponen yang kedua adalah kebimbangan ujian dan komponen yang ketiga adalah takut kepada penilaian negatif. Seterusnya saya akan masuk kepada metodologi kajian. Di dalam kajian ini, ia merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk tinjauan yang bertujuan untuk mengukur tahap kebimbangan bahasa dan tahap penguasaan pelajar. Jenis tinjauan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah soal selidik sebagai alat ukur untuk mengukur data. Creswell 2014. Selain itu, dalam kajian ini, pengkaji telah menjalankan kajian rintis terhadap 15 orang responden. Kajian rintis ini dijalankan di 2 buah sekolah rendah di daerah Tatau Sarawak. Selain itu, dalam kajian ini juga, pengkaji menggunakan saiz penentuan sampel dengan merujuk jadual populasi Craigie and Morgan 1970. Jumlah populasi dalam kajian ini adalah seramai 58 orang murid sekolah rendah di daerah Tatau. Selain itu, di dalam kajian ini, pengkaji telah memilih 3 buah sekolah rendah di daerah Tatau yang melibatkan pelajar tahun 5 dan tahun 6 yang mengambil mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya, dalam kajian ini juga, pengkaji telah memilih seramai 40 orang pelajar untuk menjadi responden dalam kajian ini. Pemilihan sampel menggunakan kaedah secara bertujuan melibatkan pelajar sekolah rendah di daerah Tatau Sarawak. Seterusnya, saya masuk kepada pengumpulan data. Di dalam kajian ini, pengkaji telah mengedarkan satu set soal selidik kepada responden menggunakan Google Form secara atas talian. Proses pengumpulan data dibuat secara atas talian dianggarkan selama 3 minggu. Selain itu, dalam proses analisis data, pengkaji menggunakan perisian SPSS sebagai data untuk dianalisis dan bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Selain itu, dalam kajian ini, pengkaji telah menerangkan bahawa data-data yang digunakan dalam kajian ini dari pelbagai sumber. Dalam kajian ini terdapat 2 jenis sumber yang digunakan, iaitu yang pertama adalah data prima, yang kedua adalah data sekunder. Data prima adalah merujuk kepada data daripada soal selidik, perbincangan bersama guru-guru yang berpengalaman dalam bidang mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya, bagi data sekunder, ia merujuk kepada data-data melalui pembacaan jurnal, tesis dan artikel kajian lepas bagi mendapatkan maklumat untuk kajian ini. Seterusnya, dalam kajian ini juga pengkaji telah memilih bentuk instrumen kajian melalui pengedaran borang soal selidik Google Form kepada responden secara atas talian. Dalam masa yang sama, reka bentuk tinjauan bertujuan telah dipilih dalam kajian ini dan ia sesuai digunakan dalam penyelidikan yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Selain itu juga dalam kajian ini, pengkaji menggunakan bentuk soalan yang berkaitan dengan objektif dan persoalan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan satu set soal borang selidik secara adaptasi dan modifikasi daripada item soal selidik Wan Zarina dan Mukhtar 2012. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dalam kajian ini telah disemak terlebih dahulu oleh guru pakar bahasa Arab yang mempunyai pengalaman mengajar dalam mata pelajaran bahasa Arab. Pengkaji juga telah menggunakan interpretasi skor dengan menggunakan skala pengukuran yang dikemukakan oleh Izzani dan Yahya 2014. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan 5 skala Likert bagi instrumen yang digunakan, iaitu bagi instrumen tahap kebimbangan bahasa, skala yang digunakan bermula dengan skala 1 iaitu sangat tidak setuju sehingga skala 5 sangat setuju. Manakala bagi instrumen tahap penguasaan murid, ia bermula dengan skala pertama iaitu sangat rendah sehingga skala 5 sangat tinggi.
Seterusnya, kita akan masuk kepada analisis data. Maklumat soal selidik yang diperolehi akan dianalisis melalui SPSS secara teliti untuk membolehkan pekaji membuat rumusan serta mendapatkan hasil dapatan kajian. Berdasarkan analisis tersebut, hasil keputusan dari analisis telah dibuat bagi menentukan sejauh mana pencapaian objektif kajian yang ditetapkan. Ia merujuk seperti mana yang berikut. Bagi analisis data objektif yang pertama, menggunakan borang soal selidik dan dianalisis melalui kaedah kuantitatif statistik deskriptif. Dalam objektif yang pertama, dapatan analisis digunakan dan dibentangkan seperti peratusan, taburan kekerapan mood, purata min dan sisihan piawai. Seterusnya, bagi objektif yang kedua, bagi analisis data digunakan sebagai analisis inferensi perbandingan diuji untuk melihat sejauh mana adakah terdapat perbezaan min dan yang signifikan bagi setiap soalan yang dikemukakan kepada responden. Dan objektif yang ketiga, analisis data digunakan bagi menganalisis adakah terdapat hubungan signifikan di antara tahap kebimbangan bahasa dan tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab yang terlibat dalam kajian ini. Seterusnya, kita akan lihat kepada dapatan kajian. Rajah 1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Di dalam gambar rajah ini menunjukkan bahawa bilangan pelajar lelaki seramai 14 orang murid sebanyak 35%, manakala bakinya iaitu murid perempuan, bilangan murid perempuan seramai 26 orang dan peratusnya adalah 65%. Seterusnya, bagi rajah yang kedua, menunjukkan taburan responden mengikut tahun. Bagi murid tahun 5, seramai 19 orang murid dan analisis data telah dibuat sebanyak 47.5%. Manakala bagi murid tahun 6, iaitu seramai 21 orang, sebanyak 52.5% yang mewakili taburan responden mengikut tahun. Seterusnya, bagi menjawab objektif yang pertama, iaitu tahap kebimbangan bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah rendah, hasil dapatan kajian mendapati terdapat 2 item yang mempunyai skor yang tinggi, iaitu pada item B4 yang mencatatkan min sebanyak 3.88 dan sisihan piawai sebanyak 1.090. Manakala skor yang terendah iaitu pada item B3 yang mencatatkan min sebanyak 3.22 dan sisihan piawai sebanyak 0.688. Secara keseluruhannya, bagi objektif yang pertama, mendapati tahap kebimbangan bahasa Arab dalam kalangan pelajar adalah berada di tahap yang sederhana. Seterusnya, bagi menjawab objektif yang kedua, iaitu tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa Arab, hasil kajian menunjukkan bahawa min yang tertinggi adalah pada item C7, iaitu sebanyak 3.27, sisihan piawai sebanyak 1.062. Manakala min yang terendah adalah pada item C3, iaitu min sebanyak 2.28, sisihan piawai sebanyak 0.9878. Secara keseluruhannya, tahap penguasaan murid berada pada tahap sederhana iaitu min sebanyak 2.70 dan sisihan piawai sebanyak 0.706. Bagi menjawab objektif yang ketiga, iaitu hubungan antara tahap kebimbangan bahasa dan tahap penguasaan kemahiran bertutur bahasa Arab, hasil analisis kolerasi digunakan dalam kajian ini. Dalam jadual 3 menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kebimbangan bahasa dengan tahap penguasaan kemahiran bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan. Dalam usaha bagi membantu pelajar mempelajari bahasa Arab, sangat penting bagi pengkaji untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kebimbangan.
Bagi mengatasi masalah dan faktor ini, pengkaji telah mengenal pasti terdapat 3 kaedah pengajaran yang dapat mengurangkan tahap kebimbangan pelajar dalam menguasai kemahiran bahasa Arab adalah seperti berikut. Yang pertama adalah guru berperanan sebagai fasilitator. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas, guru sebagai fasilitator berperanan untuk membetulkan kesalahan pelajar dalam bertutur bahasa Arab. Selain itu, bagi kaedah yang kedua adalah memberikan motivasi kepada pelajar. Sebagai guru, perlulah menggunakan pendekatan yang berkesan dan memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang menarik bagi membantu murid dalam menguasai kemahiran bertutur. Selain itu, bagi dapatkan kaedah yang lain, guru haruslah tidak memberi penilaian yang buruk terhadap pelajar. Ini kerana guru perlu membantu murid dan sentiasa memberi galakan serta motivasi kepada pelajar dalam mempelajari bahasa Arab. Seterusnya, bagi mencapai tahap penguasaan yang baik dalam kemahiran bertutur, terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Teknik yang digunakan adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, teknik pengulangan sebutan dan bacaan perkataan Arab. Teknik ini boleh diaplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Dengan menggunakan kaedah ini, ia dapat membantu para pelajar dalam menguasai kemahiran bertutur. Sebagai contoh, ayat perbualan harian, kaifa, haluka, sekiranya murid sentiasa melatih bertutur, tidak kira di mana sahaja mereka berada, sama ada di sekolah, di rumah, maka dengan latihan yang dibuat akan menyebabkan murid itu dapat berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dengan adanya penguasaan kosakata yang baik, ia dapat membantu lagi murid itu untuk menguasai kemahiran bertutur. Okey, seterusnya, menggunakan teknik permainan bahasa. Okey, dalam teknik permainan bahasa, kaedah pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya guru memilih kaedah yang sesuai. Sebagai contoh, teknik permainan bahasa yang boleh digunakan seperti permainan puzzle, teka silang kata dan sebagainya. Apabila guru menggunakan kaedah ini, ia dapat menyebabkan pelajar itu sendiri dapat melihat fasih ataupun tidak, ataupun memahami tak teknik permainan ini. Dan seterusnya, objektif pembelajaran guru tersebut akan tercapai. Okay, seterusnya yang ketiga adalah teknik perbincangan. Melalui teknik perbincangan juga ia dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan teknik ini, guru dan murid dapat mengeluarkan pendapat dan buah fikiran sekiranya ia dapat membantu murid itu bertutur dengan baik. Okey, seterusnya untuk kesimpulan, bagi mengatasi faktor kebimbangan bahasa, pelajar haruslah menanam minat serta dalam mempelajari bahasa Arab. Tanpa minat yang mendalam, pelajar tidak akan dapat menguasai sesuatu bahasa dengan baik. Selain itu, bagi menguasai kemahiran bertutur pula, pelajar perlulah menguasai kosakata bahasa Arab dengan baik. Dengan adanya penguasaan kosakata yang baik, murid tersebut dapat berkomunikasi dengan lancar serta yakin, tidak kira berada di mana sahaja. Manakala bagi pengajaran guru pula, pemilihan teknik dan strategi pengajaran yang betul dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Justru, pihak sekolah dan guru-guru perlulah merancang dan menyusun strategi serta mengadakan pelbagai program yang berkesan
dan boleh menarik minat murid dalam mempelajari bahasa Arab. Diharapkan dengan adanya pelbagai program yang dirancang, ia dapat dilaksanakan dengan baik dalam usaha untuk berterusan bagi memantapkan penguasaan bahasa Arab dalam kemahiran bertutur bahasa Arab. Sekian, terima kasih.